Kalau king lari ke F1, F3 akan dimainkan dan kita dapat tengok queen akan masuk ke G1 nanti. Ini tak dapat dibendung. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Kali ini kita ada satu game yang dimainkan di kejohanan Indonesia. Kejohanan ini merupakan kejohanan online yang dimainkan dengan kawalan masa sebanyak 3 minit seorang, iaitu merupakan game Bliss lah. Namun kejohanan ini disertai oleh 8 orang pemain catur, antara pemain-pemain catur yang terkuat. Dan untuk game kali ini kita ada antara pemain top, pemain nombor 1 terkuat di Indonesia, iaitu GM Susanto Megarantu, menentang seorang lagi personaliti catur yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di peringkat antarabangsa, iaitu WIM Chelsea Monica. Chelsea Monica ni merupakan seorang streamer juga dan pun merupakan pemain catur yang aktif lah masa sekarang. Dan GM Susanto memang tak payah cerita lah, memang seorang yang GM yang power dan merupakan pemain terkuat pada masa sekarang di Indonesia. Baik, jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Susanto Megarantu menentang hitam yang dimainkan oleh WIM Chelsea Monica. Jom kita tengok game ni. Susanto memulakan dengan pawn ke E4, dibalas dengan pawn E5, knight F3 menyerang pawn, dikawal oleh knight C6 dan seterusnya bishop ke B5. Ini merupakan opening Ruy Lopez dan Chelsea membalas dengan pawn ke A6 menyerang bishop, memilih untuk memainkan variasi yang famous dalam opening ni, iaitu Morphy Defense. Kat sini bishop lari ke A4, diikuti dengan knight F6 menyerang pawn di E4. Namun Susanto tidak endahkan pawn E4 ni, dia terus membuat 0-0 castling. Kat sini semestinya pawn E4 ni adalah kurang bagus untuk dimakan. Sebab apa? Sebab kalau knight makan pawn E4, semestinya putih akan mainkan pawn ke D4, cuba untuk meletakkan tekanan ke atas pawn di E5 ni. Mungkin putih akan dapat balik dia punya pawn dan hitam pun akan mempunyai masalah dekat file E ni, sebab dia punya king pun tak castling lagi. Jadi sebab itulah selepas castling ni biasanya hitam tak makan pawn di E4 ni. Kat sini dalam game ni Chelsea memilih untuk menggerakkan bishopnya ke E7. Kita ada rook ke E1 kawal pawn. Seterusnya B5 menyerang bishop, bishop melarikan diri ke B3 dan seterusnya hitam membuat castling 0-0. Permainan diteruskan dengan pawn ke H3, pawn ke D6, pawn ke C3, membuka ruang untuk bishop mungkin masuk ke C2. Kita ada knight ke A5 menyerang bishop dan kat sini terus bishop masuk larikan diri ke C2 dan C5 ditolak oleh Chelsea Monica kat sini. Dibalas dengan pawn ke D3, bishop E6, knight B ke D2 dengan idea yang tipikal, yang biasa dimainkan dalam opening ni, iaitu untuk letakkan knight dekat F1, lepas tu lompat keluar pergi dekat G3 kat sini. Baik, hitam sekali lagi menggerakkan knightnya pergi ke C6 kat sini, masuk balik. Kita ada knight ke F1, H6 dan seterusnya knight ke G3 macam yang saya cakap tadi. Rook C8 dimainkan, bishop E3, queen D7 meletakkan tekanan ke atas pawn kat H3. Namun kat sini GM Susanto tak kisah pun akan ancaman tersebut. Dia buat ancaman dia sendiri, iaitu tolakan pawn ke D4 dengan idea untuk tolak ke D5 dan seterusnya membuat fork lah ke arah bishop dan juga knight kat situ. Jadi kat sini kita ada pertukaran pawn dengan pawn C makan pawn D4, pawn C makan pawn D4, pawn E pula yang makan pawn D4, knight makan pawn D4, banyaknya D4, knight makan knight D4, bishop makan knight D4. Kita dapat tengok kat situ ada semua mati, ada pembunuhan beramai-ramai kat situ ya. So banyak buah yang hilang dan banyak piece dan juga pawn yang hilang ya. Baik, kat sini permainan disambung dengan knight pergi ke H7, knight ke H5 oleh Susanto dengan idea untuk menyerang pawn di G7. Dan kat sini Chelsea telah membuat kesilapan. Sepatutnya hitam boleh mainkan pawn ke G6, membuat defend macam ni sambil menyerang knight. Dan kalau knight lari pergi ke F4, bishop ke F6 boleh dimainkan. Dan kita dapat tengok kat sini struktur pawn di sebelah king
tidak akan ada apa-apa masalah lah. Jadi hitam boleh mainkan dengan tenang. Namun kat sini selepas naik pergi ke H5, Chelsea telah menggerakkan, naiknya pergi ke F6, dan disebabkan gerakan ini terus Susanto makan naik F6, Bishop makan naik F6, Bishop makan Bishop F6, dan Pawn G makan Bishop F6, dan kita dapat tengok kubu ataupun struktur pawn di sebelah King hitam telah pun rosak, dan apabila telah rosak semestinya Susanto akan cuba untuk attack, serang King hitam kat sini. Dimulakan dengan Queen pergi ke D3 meletakkan Queen di diagonal yang cantik nak masuk ke situ. Kita ada gerakan King ke H8 kat sini, terus lari, dan seterusnya E5 dengan idea untuk Queen masuk ke H7. Semestinya Chelsea dah pun fikir benda ni, jadi dia tolak pawn ke F5 kat sini, dan Susanto apa lagi, dia nampak ada pawn free, dia terus pawn E makan pawn D6, dapat satu pawn percuma. Baik, seterusnya kita ada rook pergi ke G8, rook A ke D1, dan kat sini ini merupakan satu blunder yang telah dimainkan oleh GM Susanto. Sebab apa? Sebab kat sini Chelsea ada peluang untuk mainkan Queen ke C6 dengan idea untuk Queen membuat checkmate dekat G2, dan seterusnya Queen untuk makan Bishop dekat C2. Ini merupakan fork sebenarnya. Dan kat sini memang putih terpaksa untuk defend dengan Queen pergi ke C3, check. Queen akan makan Queen kat sini, dan selepas pawn makan Queen C3, kita dapat tengok hitam berpeluang untuk makan satu pawn di C3 ataupun mungkin meletakkan tekanan dekat pawn D6, sebab Queen pun dah tak ada kat sini. Jadi King hitam pun tak berada dalam bahaya dah, dan mungkin hitam boleh mendapat balik satu pawn yang dia dah hilang tadi, dan lawan dengan keadaan yang adil lah. Namun selepas rook pergi ke D1 tadi, rook ke G7 telah dimainkan oleh Chelsea, dan ini adalah kesilapan lah. Sebab Susanto berpeluang untuk larikan Bishop dia kat sini. Dia larikan Bishop ke B3 kat sini. Kita ada rook C pergi ke G8 dengan idea untuk makan pawn G2. Jadi G3 ditolak kat sini, dan kita ada F4. Kita dapat tengok WIM Chelsea cuba untuk meletakkan tekanan dekat pawn pula, dekat file G kat sini, dan pawn G3 ni dalam keadaan bahaya. Dalam posisi ni, kalaulah GM Susanto defend macam ni dengan tolakan pawn ke G4, cuba untuk defend macam ni, ini merupakan satu blunder. Sebab apa? Sebab kat sini korang boleh cuba pause video ni dan cari apakah gerakan terbaik yang boleh dibuat oleh Chelsea untuk menang. Silakan. Ya, ini sangat bahaya untuk file G. Jadi hitam boleh mainkan Bishop makan pawn G4 kat sini dengan membuat sacrifice Bishop, dan kita dapat tengok Bishop tu ada serangan dekat pawn H3, lepas tu ada pula serangan dekat rook D1, dan kalaulah Bishop tu diangkat, ada pula serangan ke atas King dekat file G kat sini. Jadi ada beberapa serangan yang berbahaya. Kalau pawn H cuba untuk makan Bishop G4 tu, semestinya Queen akan makan pawn G4 membuat check, dan kat sini kita dapat tengok King pula dalam bahaya. Ada ancaman untuk Queen datang G2, checkmate. Kalau King lari ke F1, F3 akan dimainkan, dan kita dapat tengok Queen akan masuk ke G1 nanti. Ini tak dapat dibendung. Baik, kita kembali ke sini. Selepas Queen check, kalaulah putih terpaksa cuba untuk defend macam ni, Queen pergi ke G3, cuba defend macam ni bagi Queen. Hitam tak perlu pun makan Queen pakai pawn. Dia boleh gerakkan Queen ke H3 dengan idea untuk makan Queen tu dengan rook, supaya dapat buat checkmate nanti dekat King putih. Jadi ini idea hitam apabila dia mainkan pawn ke F4, dan semestinya pawn ke G4 tak boleh ditolak. Of course GM Susanto nampak benda ni lah, sebab itulah dia buat gerakan defend yang betul dengan Bishop makan Bishop E6 kat sini. Baik, kita ada pawn F makan Bishop E6, dan barulah G4 ditolak, dan semua adalah okey, tak ada masalah pun untuk King putih. Baik, Chelsea cuba lagi serang dengan H5, dibalas dengan F3. Kita ada rook ke G5, dan Queen membuat check D4. King lari ke H7, dan seterusnya Queen makan pawn di F4 secara percuma. Putih dah dapat 2 pawn free kat sini, tapi WIM Chelsea masih lagi tak mahu menyerah kalah, dan dia cuba lagi dengan rook 8 pergi ke G7. Kita ada rook ke E5, dan kat sini semestinya rook ni membuat serangan ke atas rook,
Dan kalaulah rook tu lari ke belakang, lari ke G6, semestinya rook akan makan pawn H5. Sekali lagi, dapat free pula kat situ. Jadi selepas rook pergi ke E5, Chelsea mainkan rook ke F5 menyerang queen. Semestinya pawn tak boleh nak makan rook sebab ada pin kat situ. Jadi kat sini queen E4 dimainkan, membuat pin pula ke arah rook F5 tu. Jadi king larikan diri daripada pin, king pergi ke H8. Kita ada king pun larikan diri ke H2 kat situ. Pertukaran pawn berlaku kat sini dengan pawn H makan pawn G4, pawn H makan pawn G4, rook lari ke F8, dan seterusnya rook makan pawn E6 secara percuma. Dah dapat 3 pawn lebih. Kita ada queen F7 dengan idea untuk makan pawn di F3. Jadi king ke G3 mengawal pawn tersebut. King ke G8, rook ke E7 menyerang queen, rook lari ke F6, queen ke E6, check memaksa pertukaran queen berlaku. Jadi kita ada queen makan queen E6, rook makan queen E6, dan seterusnya rook G pergi ke F7 untuk cuba makan pawn di F3. Jadi Susanto terus gerakkan rooknya ke D3, kawal pawn tu. Kita ada rook C8, pawn D7 mengancam untuk makan rook, rook masuk ke D8, dan seterusnya kita ada satu cara yang biasa dilakukan lah bila ada pas pawn, iaitu rook pergi check di E8. Semestinya kalau rook makan rook, pawn akan makan rook, dan seterusnya tukar kepada queen lah. Ini adalah belanda yang besar. Jadi kat sini rook F8 terpaksa dimainkan oleh hitam. Namun Susanto terus rook makan rook F8, buat check, king makan rook F8. Dan dalam posisi ini, of course bila kita ada dua pas pawn kat situ, terus Susanto tolak dengan tolakan pawn ke G5, king ke E7, king ke G4, king ke E6, pawn ke F4, king ke E7, dan seterusnya pawn ke F5. Kita dapat tengok dua pawn ni akan terus mara bersama king, dibantu oleh king kat situ, dan tak ada apa yang dapat selamatkan pawn tu daripada naik dan tukar kepada queen. Jadi kat sini selepas move ke 50, WIM Chelsea Monica telah menyerah kalah. Jadi ini merupakan satu game yang simple. Ini game blitz. Jadi sebab tu ada beberapa blunder lah oleh kedua-dua pihak, biasalah tu. Tapi apa yang kita dapat belajar kat sini ialah bagaimanakah cara JM Susanto berjaya defend dengan betul, dan seterusnya mainkan kelebihan yang dia ada, iaitu beberapa buah pawn. Dia guna pawn dia je untuk tolak naik queen. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.